Terima kasih kepada Pengerusi Tetap Puan Haji Cipta yang dikasihi Yang Berhormat Datuk Haji Kasum Etinuddin selaku Ketua Wanita UMNO Bahagian dan juga Exco Kerajaan Melaka, yang Pengurusa Puan Haji Raya selaku Ketua Wanita Saudara SU Saudara Safri, kemudian Puan Aisyah dan geng saya lah luang tu, Saudara Izir dan Saudara Lee, Ketua Wanita Bahagian, Ketua-ketua Wanita Cawangan dan juga pengurusi-pengurusi JR. Saya ucap terima kasihlah kepada tuan-tuan yang telah berjaya bermesyuarat pada malam ini. Pada pagi ni cepat sangat nak tunggu malam. Saya sebenarnya dah tak pergi mesyuarat wanita bahagian, wakil lah, sebagai wakil ni lama. Saya datang biasanya ucapan perasmian saja. Tapi kali ni SBB bagi keluar, dia kata pergi. Tapi saya kata kalau nak pergi, saya nak pergi di mesyuarat wanita bahagian. Sebab saya adalah Ketua Waru, Ketua Pengarah Operasi masa pilihan raya lepas. Tuan-tuan lah yang telah membantu saya secara tuan-tuan sedar atau tidak, telah bantu Waru. Itu sebab saya nak ambil kesempatan ni ucapkan penghargaan kepada Datuk Yang Berhormat Datuk Kasum dan seluruh staf kepimpinan wanita dan JR di seluruh DUN. Terima kasih banyak tuan-tuan. Puan-puan sebelum saya sambung, saya ada satu pantun lah. Ombak memutih di rantau panjang, kapal berlayar di laut biru. Semakin hari semakin sayang, teringin benar hendak bertemu. Sebab tadi penuh dengan lautan air mata. Jadi kita bagi ceria-ceria sikit tu. Tuan-tuan kena tahu, masa kita pilihan raya ni merupakan detik yang kita rasa macam sukar. Kejap kata boleh menang, kejap kata kalah. Saya lagi duduk di DUN Bukit Katil lawan dengan Yang Berhormat Adli, Datuk Asno calon kita, timbalan Ketua UMNO Bahagian tuan-tuan. Tetapi kita tak dapat nak cakap lah. Tapi sekurang-kurangnya Datuk Asno telah melakukan tugas dia. Jadi kepada wanita Puan Jamila, bolehlah beri tepukan pada dia lah. Saya selalu berusaha dengan wanita-wanita dia, termasuk Puan Jamila. Kita kerja kuat, tapi kalah tuan-tuan jangan risau. Sebab itu adalah kemenangan yang tertangguh. Kita boleh dapat balik insya-Allah, dengan syarat kita ada rasa keazaman untuk kita dapat balik. Itu kita kena teruskan. Saya sebenarnya memang ada nak cakap, ada 2-3 perkara yang mana saya tak sebut sebenarnya secara rumusan masa kita pilihan raya lepas. Tapi kebetulan saya dapat nak jumpa dengan semua frontliners kita, tulang belakang yang memberi kejayaan cemerlang masa kita pilihan raya PRN yang lepas. Yang pertama dia, yang saya respon juga perkataan daripada Kak Wan tadi tentang undi lah. Maksudnya yang pertama, rumusan saya yang pertama berdasarkan keputusan kita ialah pengundi atas pagar dia lebih memilih Perikatan Nasional daripada Barisan Nasional. Yang ni di sebalik kita rasa gembira ni, ini adalah elemen-elemen yang kita perlu faham. Kita ambil contoh di Pekanbaru Batu, masa PRU 14 PH dapat 9,000. Masa PRN dia dapat 4,708. Kalau kita ukur balik 9,227 tu kali dengan jumlah kehadiran 59% daripada pengundi dia. Dulu dia undi 9,000 lebih, kemudian yang datang untuk undi PH 59%. Sepatutnya dia dapat 5,144. Sepatutnya dia dapat 5,144. Tetapi undi dia telah turun sebanyak 436. Itu bagus. Undi dia dah turun. Maksudnya selama pemerintahan dia selama 22 bulan, rakyat telah mula hukum dia.
Yang ni kita kena ingat. Peringatanlah kepada kita bila menang, benda yang sama juga boleh berlaku kat kita. Tetapi tuan-tuan, saya kata nak respon kat Wan kata, PN masa yang lepas kita pakai undi PAS. Undi PAS dapat 2,681. Kalau kita kalikan dengan jumlah kehadiran pengundi 59.75%, sepatutnya dia dapat undi 1,602. Tetapi dia dapat undi tambahan sebanyak 1,079. Jadi tuan-tuan, ancaman kita yang baru ialah Perikatan Nasional. Inilah yang tuan-tuan kena faham. Bila orang atas pagar yang dulu undi PH 10% saja mengalir kat kita, tetapi 80 ke 90% telah mengalir kepada PN. Yang ni tuan-tuan kena ambil berat lah, kena tahu sikit. Kadang-kadang mungkin di kalangan ada keluarga kita, anak-anak kita yang kita tak sedar, secara tak langsung mereka ni telah memberi sokongan yang tak nampak kepada PN. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi semua cakap pasal JR lah. Saya pun maklum, memang kita masuk dalam rumusan ni. Tuan-tuan, bila orang cakap JR ada masalah sikit, ada masalah tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Bila datang masalah ni sebenarnya bukan kata tuan-tuan tak kerja tuan-tuan. Tuan-tuan dah kerja, dah buat kerja yang terbaik. Tinggal kita nak kasih lagi halus, nak kasih lagi baik, sebab kita akan menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 ni. Sebab ini adalah penting tuan-tuan. Ini adalah tempat di mana nak tentukan kuasa paling besar dalam negara kita. Sebab tu kalau boleh, dalam pilihan raya umum ini, parlimen kita Hantuah Jaya mampulah sumbang. Dan 2 kali kita tak berjaya sumbang, kita berdoa dan kita kena kerja keras. Saya nak bagi tuan-tuan sikit contoh supaya tuan-tuan lebih jelas. Yang disebutkan tadi, kita kehilangan undi kan, pengundi putih. Contohnya macam kita ambil DUN Bukit Katil lah, N17 Bukit Katil. Pengundi putih keseluruhan yang mula-mula kita baca 9,850. Tetapi yang hadir 6,767, 68.7%. Tetapi kita dapat undi kurang daripada itu. Yang ni sebenarnya akan nak kita boleh. Saya setujulah Ketua Wanita dia nak bentuk satu tim. Beri tepukanlah kepada Yang Berhormat Datuk Kasum. Kita kaji balik, apa tak ada masalah tuan. Sebab kita nak satu kebaikan, maka kita kena rempuh sikit ranjau-ranjau dia lah. Memang penatlah sikit. Alhamdulillah, sabar Merah. Itu yang kedua, sebab tadi dah ramai ulas tentang JR. Kemudian yang ketiga kita punya rumusan ialah dalam pilihan raya PRN Melaka ini menunjukkan bahawa undi teras kita tak boleh nak nafilah, nak cakap lah kaum masyarakat Tionghoa bagi kita 10% ke 3% ke 5% tu belakang kira. Tapi undi teras Barisan Nasional adalah UMNO dan orang-orang Melayu tuan-tuan. Ini yang tuan-tuan kena faham bila kita buat kerja masa PRU ke-15 nanti. Sebab apa tuan-tuan Saya beri tuan-tuan contoh kenapa kita kata undi-undi ni adalah teras. Sebab peratusan tempat yang menang. Kita pergi Pengalaman tu baliklah, sebab ni kita dia punya host dia, YB kita. Tempat yang paling rendah kita menang, Melayu 66.46% di Bukit Palang. Itu indikator kita tuan-tuan. Untuk menang, Melayu mesti kena ada dalam kawasan tu 66.4% Melayu. Tahniahlah, dulu kalah. Tapi pada pilihan raya yang lepas kita menang. Ini indikator tuan-tuan. Kemudian untuk di Bukit Katil, DUN Bukit Katil, indikator kita 67% di PDM Bukit Pulau. Ini menunjukkan tuan-tuan, undi teras kita kalau tak sampai 67% Melayu, bukan mudah untuk kita menang dalam satu-satu kawasan. Tuan-tuan kena ingat betul-betul. Sebab dah pecah banyak kan? Yang ni saya maklum pada tuan-tuan. Dan juga kalau air molek, kadar terendah sebab dia punya pundi Melayu tinggi, ada 95%, ada 90% dan sebagainya. Tapi
yang paling rendah jumlah majoriti Melayu dia 70%. Dia menang. Itu di tamat paya lah. Jadi apa pun yang kecuali di satu PDM saja kan. Dia tak kalah tu tempat PDM yang terdapat pengundi Cina kan. Kemudian satu lagi yang keempat kita ucap terima kasih tadi Datuk Kasum dah sebut, ramai yang sebut bahawa saluran muda alhamdulillah pada kali ini telah kembali melihat UMNO, melihat PN sebagai wadah mereka semula. Kalau dulu bukan kalah sikit, kalah berlambat-lambat kalah. Tempat saya sendiri tuan-tuan, dulu kita mengundi di sekolah kebangsaan, sekolah agama. Sekarang ni dah pindah lah sekolah menengah Bukit Katil. Kita kalah tuan-tuan, bukan kalah sikit, kalah teruk di PDM pengundi muda. Tapi saya bagi contoh pada tuan-tuan supaya kita lihat balik. Contohnya di saluran yang menang, maksudnya menang di saluran 7, saluran 6, saluran 5. Tetapi tuan-tuan, di setengah tempat kemenangan kita ini bukan kemenangan mutlak. Tuan-tuan faham Sebab sebab Datuk Kasum ni cabaran dia besar sikit sebab dia lawan banyak kat situ. Dia lawan dengan YB beliau. Dia lawan dengan PH Danish kan. Kemudian lawan lagi dengan PN. Untuk saluran 7 di PDM Peringgit kita menang tuan-tuan. Tapi kita cuma dapat 38% sahaja di saluran muda. Menang, tetapi menang itu bukan kemenangan meyakinkan. Jadi yang ni tuan-tuan kena faham. Kemudian di saluran 6, ini kira tempat yang paling tinggi menang lah, yang 80 lebih peratus di PDM Bukit Piatu. Di saluran 6 Bukit Piatu kita menang, tetapi jumlah kemenangan kita dengan jumlah yang dikaut oleh undi-undi lain kita cuma 45% sahaja. Saluran 6 ini saluran muda. Kita menang, kita lawan banyak mati esok, tapi kita cuma dapat 45%. Yang ni kita kena cek balik. Di Dun Bukit Katil kita ambil saluran 7 Saluran 7 di sekolah Datuk Demam Husin. Kita menang, tapi menang ni bertahan sikit. Datuk Asrul menang di sini di saluran 7 52%. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan saat ni ialah sebenarnya saya nak bagi sedikit gambaran tuan-tuan kepada Emulik sebenarnya. Sebab di Emulik tuan-tuan, walaupun dia menang dan menang kali ini pun lagi besar, tetapi ada beberapa PDM yang tuan-tuan kena lihat balik di saluran muda. Menang, kena ingat betul, menang. Saya tak kata kalah, menang semua ni. Tapi menang dia tuan-tuan, contohnya di PDM Kandang. Ini peratusan Melayu tinggi. Dulu buat kita number 1, betul? Tapi masa pilihan raya lepas, kita dapat 184. Ni saya baca saluran 8 dia. 184 daripada 365. Bermaksud cuma 50% saja di kawasan yang PDM kita sebesar itu. 80-90%. Yang ni kena semak balik lah maksudnya. Kemudian Bukit Lintang ni kira tu okey lagi. PDM Kandang okey. Tapi PDM Bukit Lintang saluran 6 kita menang tuan-tuan. Saluran 6 pengundi Melayu 95%. Kita cuma dapat 45% sahaja daripada jumlah keseluruhan saluran 6. Menang, tapi menang ni perlu diperbaiki. Ini saya kena bagi sikit tuan-tuan pemahaman supaya tuan-tuan jelas. Betul orang muda sokong kita, tetapi kita belum lagi menjadi blok terbesar. Kita majoriti, tapi bukan blok terbesar. Kita kalau lawan 3, kalau kita nak secure, undi kita di saluran muda mesti melebihi 50% bila jumlah kawasan mengundi kita lebih daripada 80%. Yang ini kita kena semak balik. Macam Tamat Paya boleh tahan 57%. Saluran 3 dia. Dan yang terbaik daripada kita punya pilihan orang muda memanglah dia Emulik,
Dan itu adalah di PDM Wabi Rahmat lah. PDM Wabi Rahmat tu antara PDM saluran muda menang besar dengan jumlah kemenangan dia 62%. Jadi yang ni semua adalah perkara-perkara yang tuan-tuan kena faham. Sebab saya rasa lepas ni kita akan bertemu lagi tuan. Kita akan bertemu lagi dan saya pula dah tercuri terlebih masa supaya saya nak beri pemahaman sedikit kepada JRJR. Sebab tuan-tuan buat kerja penat, saya tahu. Yang ada tu kadang-kadang tercarry 1-2 orang yang tak ada kan, terpaksa tanggung tugas. Saya tahu. Sebab benda-benda yang tuan-tuan buat ni memang sampai kat jiwa saya lah. Sebab saya dulu kat Orong tuan-tuan, kalau itu hari kita tak menang langsung, menang 1 kali boleh, saya pun dekat Orong pun tak ada muka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan telah bantu kerja, bagilah kita sikit muka kan dekat bahagian ni. Terima kasihlah saya ucapkan sekali lagi. Dan kita kena anggap kemenangan ni kita kena terima dengan rasa bersyukur. Dan jangan sekali-kali tuan-tuan sombong dengan kemenangan ni. Buatlah kawan tuan-tuan, sebab bila kita adat berkawan, jangan dibiarkan benih pertelagahan. Resam berpakat, berkat dan ringan sama diangkat. Adat berjuang, biar sampai menang, biar sampai nyawa jadi taruhan. Jadi sebelum saya tutup ni, tadi saya buka pantun ni, saya tutup pantun sebab saya tengok dari orang gembira seorang tak ada pantun. Tadi saya cari tadi berkelar kabut saya cari pantun ni. Saya tak tahu kat mana saya dah curi ni. Last, tanah Melayu, tanah pusaka, megah berdiri di singgah sana. Adat dijunjung, nama dijaga. Tidak Melayu, hilang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.